Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Samsudah selaku Imam Al-Fatih hari ini, Al-Fadhil Ustaz Abdul Wahidi, Al-Fadhil Ustaz Al-Mawzi, dan tersebut kita. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas penyumbang yang telah berikan seperti ini. Alhamdulillah. Ada beberapa maklumat yang saya ingin sampaikan. Pertama, memandangkan keadaan kita hari ini masih tidak cukup di tempat dengan mematuhi SOP. Jadi pada minggu hadapan, kami akan menutup parking motor, parking kereta di depan, di belakang sorong. Jadi saya mohon bersama jemaah parking belah jalan rumah dibakar atau di hadapan, kerana terlampau ramai di belakang yang tidak boleh salat. Ya. Jadi tuan-tuan ada bawa sejadah, bentanglah sejadah tuan-tuan untuk bersalat di belakang. Kami tidak akan menyediakan jika dan tidak akan menyediakan kemah, kerana itu menyerang undang-undang jais. Mengandalkan jadi pembawa kenderaan motor dan kereta, dahulukan orang yang salat, jangan dahulukan anda nak balik cepat. Jadi motor kereta pukul 12, pukul 11 esok saya akan tutup daripada hujung pintu pagar tu ke pagar sana. Jadi saya cuma tidak mengarahkan orang semua yang sebelah pintu pagar sekolah, kerana kebanyakannya saya dapat berlepas pun orang tegur saya ada lagi yang tidak menempati kiblat. Kata tujuan kami kena membetulkan. Jadi bagi yang semayang sebelah pagar sekolah tu, bukalah handphone tuan-tuan untuk menentukan kiblat itu supaya tepat. Ya, saya ada yang jumpa saya beritahu tolong betulkan keadaan itu. Jadi saya sampaikan lagi sekali ini, bukalah handphone tuan supaya kiblat tuan tepat. Ya, kita sama-sama tengok. Yang kedua, tolong daftar. Jadi kita akan cubalah segala upaya untuk memenuhi tetamu-tetamu Allah. Tuan-tuan adalah tetamu-tetamu Allah. Kami akan berusaha segala upaya supaya tuan-tuan dapat bersalat jemaah. Dan menurut kaki yang terlepas, kita tidak boleh mengungkapkan lagi masalah rapat tak apa sami dari keluarga lahan dalam Islam akan kekal beginilah. Ya. Jadi kami ingin memikirkan satu cara lain untuk memenuhi tetamu-tetamu Allah. Jadi kerjasama saya mohon sekali lagi, ahli karya yang berada di patu kalau boleh jangan ada kereta keluarkan kereta ataupun rapat kalau itu dengan pagar rumah supaya jemaah dapat bersalat menumpang salat bersama-sama berimam yang ada di dalam solat. Yang kedua, kenderaan di parking masih ada lagi 2 biji kenderaan, 1 biji van, 1 biji Avanza. Tuan punya saya tahu orang Malaysia 20 orang dekat, tolong keluarkan. Kalau tuan-tuan kesian, tuan-tuan dah dapat pahala, keluarkan kerja tuan-tuan parking di rumah tuan-tuan. Biar jemaah ni dapat parking kita. Jadi saya menunggu bagi ahli karya berhafal yang berhafal dengan surau. Kalau boleh, bagilah laluan untuk para jemaah untuk parking kereta di depan rumah tuan-tuan semasa semaya rumah. Tolong. Mana kita semua alhamdulillah supaya keberkatan anda surau ini membawa berkah kepada kita semua insya-Allah. Jadi ini berlepas pada disediakan kita sama-sama bekerjasama patuhi SOP kerana selama dah mula meningkat pada COVID dia. Ya. InsyaAllah doa bantuan insyaAllah dikabulkan supaya kita dapat salat berjemaah setiap minggu dan jangan risau kalau dapat asap, risaukanlah yang tak datang salat berjemaah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
الحمد لله القائل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pada hari Jumaat yang mulia ini saya berpesan kepada diri saya dan sidang jemaah sekalian untuk bersungguh-sungguh meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya takwa adalah bekalan yang terbaik untuk kebahagiaan hidup kita, sama ada di dunia maupun di akhirat. Tajuk khutbah Jumaat pada hari ini ialah memelihara kesucian Al-Quran, tanggungjawab bersama. Hadirin sidang Jumaat sekalian, Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab menerusi perantaraan Jibril alaihi salatu wassalam, disampaikan kepada kita secara mutawatir, dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhir dengan suratul Nas, dan membacanya adalah suatu ibadah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk menjadi panduan hidup manusia, sebagaimana firman-Nya dalam suratul Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya, yakni tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Kitab Al-Quran juga menerangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengandungi perundangan kehidupan dan merupakan mukjizat sepanjang zaman. Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saling berkait rapat dalam setiap ketetapan hukum. Ianya ialah untuk menguatkan lagi setiap ketetapan dan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran yang disebut sebagai bayan takrir. Bayan takrir yang bererti memperkuat isi kandungan Al-Quran. Sebagai contoh hadis berkaitan perintah wudud, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak diterima solat seseorang itu yang berhadas sampai ia berwuduk. Rawahul Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut mentakrir dari surah Al-Maidah ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua buku lali. Sesungguhnya penurunan Al-Quran adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan semestinya kita perlu banyak mensyukurinya, sebagaimana firman Allah dalam ayat 1 dan 2 suratul Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya yakni Muhammad kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok terpesong, bahkan keadaannya tetap benar lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran, yakni kepada orang-orang yang ingkar dengan azab yang seberat-beratnya dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal saleh bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Satu keistimewaan Al-Quran yang berlainan dengan kitab samawi yang lain ialah nasnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Jelas kepada kita bahawa ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya hingga ke akhir zaman dari pemalsuannya. Bahkan dari tahun ke tahun bertambahnya para hufaz yang menyempurnakan hafalan ayat-ayat ini. Hal ini berlaku rentetan wujudnya kecenderungan mendalam masyarakat terhadap pendidikan agama aliran tahfiz yang sangat tinggi masa kini, hinggakan sebahagian daripada institusi ini berada di bawah kendalian pihak berkuasa agama negeri-negeri. Namun baru-baru ini kita semua dikejutkan dengan betapa banyak kemusnahan yang berlaku terhadap naskah-naskah Al-Quran yang berada di masjid, surau, sekolah dan rumah-rumah persendirian. Ekoran berlakunya banjir besar di beberapa daerah dalam negeri Selangor. Namun ada usaha-usaha yang murni daripada pihak yang membantu Jabatan Agama Islam dalam mengumpulkan Al-Quran yang rosak. Lebih 150 tan kitab suci dan bahan-bahan yang mengandungi ayat Al-Quran telah dapat dikumpul dan dilupuskan oleh pihak JAIS selaras dengan rasa bertanggungjawab pihak jabatan untuk menjaga kesucian Al-Quran. Sebenarnya di sebalik musibah yang berlaku ini, kita diuji untuk menanamkan perasaan prihatin kita terhadap keperluan saudara-saudara kita yang menghadapi musibah. Lebih-lebih lagi bagi para pelajar yang memerlukan naskah-naskah Al-Quran dan buku-buku agama untuk meneruskan pembelajaran mereka. Lantaran itu, pihak JAIS menyuruh semua umat Islam agar menginfakkan wang sebanyak RM30 senaskah untuk tujuan wakaf Al-Quran ke tabung wakaf Al-Quran Selangor, yakni pasca banjir. JAIS melalui tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari menyasarkan sebanyak 50,000 naskah Al-Quran untuk diedarkan ke masjid, surau serta sekolah agama dan mahat tahfiz serta orang awam yang terjejas akibat banjir sebagai ganti Al-Quran yang telah rosak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kerana kesucian dan kemuliaan Al-Quran masih lagi terpelihara dan terjaga dengan baiknya dalam negara kita. Ini kerana Kementerian Dalam Negeri KDN telah ditugaskan untuk melaksanakan penguasaan dan kawalan berkaitan dengan teks dan bahan Al-Quran menerusi Akta Percetakan Teks Al-Quran 1986, yakni Akta 326, menerusi Jawatan Kuasa Penyemakan dan Penilaian Teks Al-Quran, yakni Lajnah Tashih Al-Quran, yang dianggotai 35 orang dalam kalangan para penghafaz Al-Quran dan berkemahiran tinggi dalam penulisan Al-Quran, telah berperanan memastikan ketetapan setiap ayat Al-Quran sebelum dibenarkan ia dicetak. Muslimin yang dikasihi sekalian, dari aspek penguasaan, pihak KDN di negeri ini akan menjalankan pemantauan berkala di permis-permis perniagaan, penaziran, penjadualan dan syarikat penerbitan dan percetakan serta pemeriksaan bersepadu berdasarkan aduan di mana-mana premis. Oleh sebab itu, dengan adanya penguasaan dan kawalan, mushaf yang tersebar di negara ini adalah terpelihara daripada kesalahan dan penyelewengan. Sidang hadirin Jumaat sekalian, tanggungjawab memelihara ketetapan cetakan mushaf Al-Quran di Malaysia memerlukan kerjasama bersepadu antara agensi kerajaan dengan orang ramai bagi mengelakkan sebarang kekeliruan, penyelewengan dan pemalsuan dalam cetakan dan penerbitan yang terbaharu. Orang ramai hendaklah memastikan setiap mushaf mempunyai cop kelulusan KDN dan pelekat hologram KDN sebagai bukti keabsahan cetakan mengikut kelulusan yang diputuskan oleh Lembaga Pengawalan dan Pelesinan Percetakan Al-Quran KDN. Jika didapati sebaliknya, maka bolehlah mengemukakan aduan ke pihak KDN negeri bagi tujuan siasatan, pemeriksaan dan penguasaan. Hadirin dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah hari ini, marilah kita sama-sama menghayati perkara berikut. Yang pertama, umat Islam adalah beriman, yakin dan tiada keraguan terhadap kebenaran dan ketetapan Al-Quran yang merupakan kalamullah untuk panduan umat manusia.
Kedua, umat Islam hendaklah memastikan Al-Quran yang dimiliki adalah yang telah mendapat pengesahan daripada KDN. Yang ketiga, umat Islam hendaklah memahami bahawa kemuliaan Al-Quran hendaklah dipelihara dengan melupuskannya mengikut tata cara pelupusan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa negeri. Umat Islam hendaklah menjadikan bacaan Al-Quran sebagai amalan harian dan bukan sekadar memperoleh ganjaran dan pahala semata-mata, bahkan untuk mentadabbur dan dihayati oleh umat Islam dalam kehidupan seharian mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin. Bahawasanya sesungguhnya yakni yang dibacakan kepada kamu ialah Al-Quran yang mulia, yakni yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan, yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci. Al-Quran itu diturunkan daripada Allah sekalian alam. Suratul Waqiah ayat 77 hingga 80. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menimpa segala penyakit yang menimpa, yang menempuh segala penyakit yang menimpa, berdisiplin dengan sentiasa mematuhi SOP dan ambillah pengajaran atas apa yang berlaku. Berhati-hati dan beringatlah selalu walau kita diberi kebebasan untuk bergerak. Ini kerana negara masih memerangi wabak COVID-19 ini demi keselamatan diri kita serta masyarakat keseluruhannya. Bagi yang terkesan dengan wabak ini, jangan mengambil jalan mudah dengan memudarat dan menyakiti diri sendiri. Kita mestilah berjiwa besar, sabar dan kuat mental serta fizikal berasaskan keimanan yang mantap. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلاله ملك المعظم سلطان سلنغور سلطان شريف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صالح الدين عبد العزيز شاه الحاج اللهم عدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلنغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شريف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطل عمرهما مصلحين الموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد يا الله Engkau lah Tuhan yang maha berkuasa. Kami bersyukur kehadratmu yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa meninggikan kalimat dan agamamu. Hindarilah kami dari kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci dan menghina agamamu. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam tijari dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba' wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.